الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Saya muliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga di jutawan masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ni. Kita nak sambung bacaan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullahu taala. Muka surat 45 tuan-tuan ya. Masih lagi tentang Rasul-Rasul. Berbicaraan tentang Rasul-Rasul ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang wajib diketahui namanya adalah 25 orang, iaitu yang tersebut dalam Al-Quran sahaja, yang lain tidak wajib untuk diketahui. Tuan-tuan, nama-nama Nabi yang wajib kita kenai nama, tak mesti kita kena kenai cerita dia dah. Cukup kita boleh sebut nama dia sahaja. Bahkan yang wajib kita tahu nama tu pun tak semestinya ikut bilangan susunan macam mana yang datang tu. Mula daripada Adam berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak semestinya ikut susunan tu. Hatta kan kalau kita sebut 25 tu ikut yang kemudian duduk depan dulu, yang hak dahulu duduk belakang pun tak ada masalah. Hatta kata ulama, kita tak semestinya kita boleh kira satu persatu tu, tidak. Tapi bila disebut nama tu kita tahu ni Nabi. Disebut nama Syuaib kita tahu ni Nabi, ada Nabi yang nama Syuaib. Sebut Zakaria, ada Nabi Zakaria. Sebut Yahya, ya ada Nabi Yahya. Sebut Nabi Sya'ya, tak tahu kan, tak pernah dengar Nabi Sya'ya kan. Salah tak salah, sebab kita memang tak pernah dengar dengan nama Nabi macam tu. Bahkan dia tak termasuk di kalangan 25. Maka sebab itu yang kita wajib i'tiqad dalam masalah keimanan dengan Nabi-Nabi dan Rasul adalah kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul di kalangan manusia, daripada mula dengan Adam alaihi salam dan berakhir dengan Sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. So kita wajib i'tiqad macam tu. Yang mana mereka ni terdiri daripada golongan laki-laki yang mulia, yang baik, yang sempurna, yang bersifat dengan sifat-sifat yang akan datang nantilah, kita akan sebut nanti ni. Tu je. Kemudian 25 ni kita kena kenai namanya. Gitu sahaja. Jadi Syekh tak ada masalah yang 25 ni. Sebab kita pun dah duk tengok selalu, duk main dan sebagainya. Sejak daripada kecil lagi pernah dengar namanya Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Syuaib, Zulkifli, Daud, Ilyas, Ilyasa dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada di antara Nabi-Nabi ini yang kisah-kisah mereka yang kita tidak pernah dengar dan sebagainya. Ada. Cuma yang pasti nama dia tu kita tahu. Cukup dah sekadar kita mengetahui nama. Jadi kita wajib mengimani dan meyakini serta mempercayai seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ayat yang selalu kita baca tuan-tuan ya, lepas sembahyang tu, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeza-bezakan antara salah satu di antara mereka.
Tuan-tuan, yang maksud dengan ayat ni, kita tidak membeza-bezakan mereka bagaimana. Sedangkan kita mengatakan Nabi Muhammad yang paling agung, yang paling baik, yang paling mulia berbanding dengan semua Nabi-Nabi. Kalau diikut rankingnya tu, berdasarkan yang paling tinggi itu adalah Ulul Azmi Minar Rasul. Ulul Azmi pula dia tak sama. Bermula dengan Nabi kita dulu, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, dan yang kelima barulah Nabi Nuh alaihi salam. So dia ikut turutan yang afdaliyah tu. Kemudian barulah 25 orang Nabi-Nabi dan Rasul yang disebut namanya dalam Quran. Kemudian barulah Rasul-Rasul yang baki 313 tu. Dan yang bawah sekali barulah Nabi-Nabi yang baki lagi 124,000. Kalau dikatakan macam tu lah. Sebab tu sebagai ulama kata kita tak tentukan 124,000. Sebab hakikat sebenarnya bilangan Nabi-Nabi dan Rasul hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui berapa ramai yang dia utus. Kita hanya diwajibkan mengetahui 25 orang sahaja. Jadi kalau kita bataskan 124,000, ternyata yang diutuskan itu 125,000. Ada macam mana kita? Jadi sebab tu saya katakan tadi, yang disebut dalam kitab-kitab kita wajib meyakini dan beriman Allah Ta'ala mengutuskan sebilangan tertentu, tak dibatasi dengan berapa. Nabi-Nabi dan Rasul di kalangan manusia tadi ni, yang mana mereka merupakan sebaik-baik dan semulia-mulia insan di zaman mereka. Yang bermula dengan Nabi Allah Adam alaihi salam dan berakhir dengan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Ada hak 25 orang ni kita kena kenal. Baik tuan-tuan, yang dimaksud la nufarriqu ni dari sudut mana? Dari sudut keimanan kepada semua nabi-nabi itu. Jadi bagaimana orang Yahudi, mereka hanya beriman dan meyakini ataupun mengikuti, percaya kepada nabi-nabi tertentu sahaja yang mereka suka. Ada contoh, mereka beriman dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Harun contohnya, Nabi Musa. Tapi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolak. Sedangkan Nabi Muhammad juga termasuk daripada kalangan nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Bukan sekadar diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah penghulu segala nabi-nabi dan rasul. Yang mana seluruh nabi-nabi yang terdahulu dah bagi tahu dah cerita dah tentang kedatangan nabi akhir zaman ni, dengan sifat-sifat yang mereka sendiri lebih mengetahui. Sebab itu ketika turun ayat ya'rifunahu, macam ayat tu saya tak ingat dah kepala dah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi Muhammad itu seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan kata Ibnu Abbas, bal asyaddu, bahkan lebih lagi daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Sebab anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau kita rapat dengan anak kita, dengan suami dan sebagainya, isteri dan sebagainya, kita tengok kelibat dia pun kita boleh kenal dah, tu anak aku tu. Dia main mana? Tadi aku tinggal dia baca buku. Dia main mana ni? Tu. So nampak kelibat kita boleh kenal. Tapi kita tahu tak tuan-tuan, ada berapa taik lalat di badan dia? Kenal tak? Tak tahu. Kita tahu tak sifat dan sikap dia tu bagaimana? Perongoh dia ke, pemarah ke, pemaaf ke, sabar ke, amanah ke, kita tahu tak? Kita tahu. Tahu tak besok ni dia akan pergi ke mana? Dia akan mati di mana? Dia nak kerja apa? Umur dia berapa? Tak tahu. Mana kita tahu? Kita hanya kenal tampang luaran dia sahaja. Yang lain-lain kita tak tahu. Tak pernah kita duk kira. Tak tahulah kalau ada mak ayah yang buat kerja lagu tu. Kira tik lalat ada berapa, kira panau ada berapa di badan anak dia tu. Saya rasa tak ada kot. Kalau jelas-jelas nampak di kepala ada 3, pusat rambut tu 3, memang tegak sungguh anak aku ni, dia kata. Takat tibai sekali 2 tak makan saman. Tu dia tahu pasal benda tu nampak jelas. Tik lalat di sini timbul pula tu. Tu dia nampak. Tapi yang di badan dia nampak dah? Tak nampak. Kita pun tak pernah tahu, tak pernah ambil kira.
Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenali luaran dan dalaman. Luaran dia kenal, dalaman dia pun dia kenal tuan-tuan. Perangai dia, sifat dia, akhlak dia, semua diketahui. Tuan-tuan masih ingat lagi dengan kisah dan cerita yang berkaitan dengan ketika mana seorang Yahudi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta hutang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabat baginda. Dia mai tu, dia tanya Rasulullah, dia kata, Muhammad, bila nak bayar hutang aku? Nabi kata, nantilah, tak sampai masa lagi. Dia cekak baju Nabi ni. Dia goyang-goyang. Goyang ke depan, goncang ke belakang. Tuan-tuan bayangkan tengok. Dia mai jumpa Nabi, kemudian dengan kasarnya tanya bila nak bayar hutang. Sedangkan waktu tu tempoh pembayaran hutang belum sampai lagi. Dengan penuh biadabnya dia cekak baju Nabi ni. Dia goncang. Agak-agak tuan-tuan kalau kita jadi begitu macam mana? Ni tengah mengajar macam ni orang main cekak baju kita agak macam mana? Segala judo, taekwondo, hapkendo, kuntau Jawa, gayung semua keluar habis. Tak gitu tuan-tuan? Udahlah tu. Tuduh pula hampa ni keturunan Abdul Muttalib, memang jenis perangai, tahu hutang tapi tak reti nak bayar. Oh main turunan pula. Tu yang Piram libat tu. Ni kepala pak aku, ni kepala pak hang. Bang ni pijak. Tuan-tuan. Tuduh pula main keturunan. Udahlah. Cekak tu. Waktu tu Sayyidina Umar dah tak boleh tahan dah. Terus Umar cekak dia balik. Angkat dia naik. Umar ni orang dia gagah tuan. Dan orang dia tinggi. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar kalau dia naik kuda, kaki dia tu boleh kena ke lantai, ke tanah. Tuan-tuan naik kuda macam mana tuan? Kaki tak jejak tanah. Naik kuda hak anak kita tu boleh lah. Kuda hak kita beli pasal malam tu, RM12 tu. Ni kuda biasa. Dia naik kuda, kaki jejak ke tanah. Tinggi orang dia angkat orang tu. So terlepas daripada Nabi. Bila terlepas cekak daripada Nabi, apa yang buat? Nabi kata Umar, Nabi larang Umar daripada bersikap kasar dengan Yahudi tersebut. Nabi kata Umar, sepatutnya hang nasihat dia supaya minta hutang dengan cara yang baik kepada aku, dan untuk maklumat dan pengetahuan hang, tempoh pembayaran hutang belum sampai lagi. Nabi memang berhutang gandum dengan Yahudi. Tempohnya setahun. Tak sampai lagi waktu. Katalah bulan 12 nanti baru sampai. So masih ada lagi 2-3 bulan. Dan nasihat aku supaya bayar hutang dengan cara yang baik. Ya hang nak marah dia buat apa? Umar kata kalau tak kena Rasulullah, aku bunuh hang lah. Tuan-tuan, jangan main tuan. Memang marah semua. Sahabat Nabi memang cukup marah. Kalau Nabi disakiti, dicerca, dicela, memang tak ada lah. Dia orang sanggup berperang tuan. Kita tak kisah. Kita tak ada apa. Maksud kita ni baik lah. Bukan baik, menakut. Sayyidina Umar tak ada dah tuan-tuan. Tak ada. Nabi larang Umar, suruh lepaskan, jangan takut-takutkan si Yahudi tersebut. Habis. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Umar bawa Yahudi tadi ni pergi ke, ambil harta Nabi, ambil pembayaran tu, walaupun waktu bayaran belum sampai lagi, ambil daripada orang yang jaga harta Nabi tadi ni. Ada orang tertentu yang duk pegang benda tu. So Nabi kita bawa pergi jumpa dia, bayarlah balik sekian-sekian gantang gandum tu, dan Umar hang bayar 20 gantang lebih kurang tu lah. Nabi suruh Umar bayar lebih daripada Umar sendiri, sebab Sayyidina Umar telah menakut-nakutkan Yahudi tu. Di saat dia cekak, dia angkat naik. Aku pula kena bayar. Hang yang buat jahat, aku yang kena. Tu. Dan sahabat-sahabat kata muka Nabi tuan-tuan sedikit pun tak berubah.
Seperti mana sebelum Yahudi tu datang, muka dia macam tu. Di saat Yahudi cekak baju dia ni dan goncang-goncang tu, macam itulah rupa dia, tak berubah sedikit pun. Artinya apa? Tak ada naik kemarahan, tak ada. Kalau kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau tak masuk kubur pun ICU jugalah Yahudi tu lah. Kalau kita boleh buat ni. Dah sungguh, tuan-tuan. Dalam majlis kot, Nabi dengan sahabat-sahabat. Tu perongahnya kita ni. Nabi dah. Betapa tenangnya, tak ada sikit pun perasaan kau kita nak takut dengan ancaman Yahudi tu ataupun nak marah, tak ada. Dalam perjalanan, waktu nak pergi ambil pembayaran gandum tadi ni, Yahudi tu tanya Umar Al-Khattab, "Umar, atadri man ana?" Hang kenal dah aku ni siapa? Umar yang tadi duk marah tak habis lagi, udahlah aku kena bayar 20 gantang lebih pasal aku cekak hang tu. Dah aku nak bela Nabi, aku kena bayar lebih. Hang tanya pula, "Man anta?" Hang siapa? Dia tanya. Dia kata, "Akulah Zaid bin Sa'nah." Zaid bin Sa'nah ataupun Zaid bin Su'nah. Terkejut Umar dengar. Al-habru, dia kata. Rupanya Zaid ni, Yahudi ni, Zaid bin Sa'nah ni ataupun Zaid bin Su'nah ni adalah pendeta Yahudi yang besar. Ahli majlis syura pendeta Yahudi. Dia zaman tu ada 3 orang. Yang pertama Ka'bul Ahbar, peluk Islam. Dia, yang seorang lagi, tak ingat nama. 3 orang. Bila dengar nama Zaid bin Sa'nah, Umar kenal ya, terkejut dia. Al-habru, hangkah pendeta Yahudi yang hebat tu? Ya. Terkejut dia. Kalau hang pendeta Yahudi, orang hebat, pasal apa hang buat gitu kat Nabi kami? Hang boleh percekak pula tu, kau ajak cara biadab dan sebagainya ni. Dia kata, sebenarnya aku dah tengok dalam semua tanda-tanda kerasulan dan kenabian yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, sama ada tanda zahir maupun tanda batin, semuanya ada pada Nabi Muhammad. Tinggal lagi 2 yang aku tak jumpa, 2 lagi. Apa dia 2 tu? Yang pertama, kemaafan Nabi Muhammad melampaui sifat marah baginda. Sifat maaf Nabi tu cukup-cukup tinggi. Kalau kesalahan tu terhadap diri baginda, dia takkan marah. Tonton tahu kisah yang ada Arabi kan, Arab yang tarik itu, yang tarik shawl Nabi pakai itu, dia tarik sampai berbirat naik merah. Nabi kan orang kulit putih. Orang putih ni kalau kasar ni nampak naik merah ni. Kasar Yahudi tu tarik kain tu, Nabi tak marah. Ada orang main maki caci Nabi, Nabi tak pernah marah. Nabi balik tanya Aisyah, ada apa nak makan hari ni? Aisyah tu tak ada apa-apa mat. Hak siap dah tak ada, hak yang kering tak masak lagi pun tak ada. Memang tak ada apa nak masak. Kalau kita balik tanya bini, ada apa nak masak hari ni? Tak ada apa. Hang ni bini apa? Keluar gitu. Jawab tak ada apa. Takkan tak ada apa langsung. Memang tak ada apa. Nabi kata apa? Izan, inni sa'im. Nabi tak marah. Kau nak kata Aisyah, carilah. Tak. Nabi kata kalau macam tu aku puasa. Sampai ya tuan? Sampai ya? Boleh buat itu tuan? Orang belakang balik try kat tok lelaki. Tengok tok lelaki boleh ikut ke tak? Ada apa malam ni ayang nak makan? Tak ada apa abang. Tengok MTS ada banyak. Memang ada banyak. Saya banyak kerja nak buat, bukan kerja masak aja. Kalau abang nak abang masak. Tengok lelaki nak kata apa? Marah ke tak kan? Nabi tak marah kan? Dia tak nak marah. Kalau berkaitan dengan diri dia, dia tak akan marah. Kecuali berkaitan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, ketika tu nampak merah muka Nabi itu, marah. Menahan kemarahan bila mana hukum Allah Ta'ala cuba dimainkan, dipermainkan dan sebagainya. Jadi dia kata aku dapati semuanya dah ada dah. Tinggal lagi 2 ya. Sifat kemaafan Muhammad tadi ni melebihi sifat marah dia, tu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Lagi buat jahat, lagi baik dia balas. Tu yang lebih 20 gantang. Udahlah mai cekak dia pula, maki pula, hina keturunan lagi. Patutnya marah dah. Yang sepatutnya bayar ujung tahun,
Setahun kan perjanjian? Tak, dia bayar segera. Bahkan dilebihkan pula 20 gantang lagi. Pasal menakut-nakutkan dia tu. Dan hari ini aku dapati seluruh tanda-tanda kenabian yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu semuanya ada pada Muhammad. Dia pun angkat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Memang dia kenai sangat-sangat. Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir Imam Qurtubi dan sebagainya sebut orang-orang Yahudi kalau bertemu dengan orang Arab, dia tanya, hang duk agama apa ni? Sebutlah, kami ni agama Muhammad. Yahudi itu kata, usbut ala ma anta alaihi wa ma ya'muruka hadzal rajul fa inna amrahu haqq. Tetaplah kamu di atas agama ni dan apa yang diperintahkan oleh lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Kerana sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Itu yang Quran kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Macam mana mereka mengenali anak mereka. Bahkan orang Yahudi kata, Ka'bul Ahbar kata, kami mengenali Nabi Muhammad macam kami kenali anak-anak kami, bahkan lebih daripada kami kenali anak-anak kami lagi. Jadi macam mana kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad, macam tu kita dituntut dalam segi keimanan, kita wajib beriman dengan seluruh nabi-nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum, tanpa tidak kita membezakan di antara salah satu di kalangan nabi-nabi dan rasul. Aku nak beriman dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Yahya. Lain nabi lain aku tak mau. Contohnya, tak ada. Ni Nabi Bani Israel ni, Nabi bangsa Yahudi tak mau. Tak, tuan-tuan. Dia bangsa Yahudi ke Bani Israel kan, dia Nabi. Dan dia lebih mulia. Dia manusia yang mulia. Manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tak mau beriman dengan dia pula? Sebab tu tuan-tuan, di saat Nabi Muhammad dicaci, dimaki dan dihina, kita tak pernah jumpa satu pun orang Islam yang mengeji Nabi Isa alaihi salam. Walaupun orang Yahudi mencaci, menghina Nabi Muhammad, tak ada orang Islam yang mencaci Nabi Musa. Tak ada yang mencaci Nabi Yusha bin Nun, bangsa Yahudi tu. Nabi Daniel dan sebagainya, tak ada. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Kita wajib memuliakan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul, kerana mereka juga adalah Nabi-Nabi kita. Cuma kita ni bukan umat mereka aja. Kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita diperintahkan untuk beriman dan wajib percaya pada semuanya. Beza dengan mereka nah. Mereka tak mau beriman. Mereka tak mau ikut dengan Nabi Muhammad pasal bukan daripada Bani Israel. Mereka tak mau ikut sebab bukan daripada Nabi yang diutuskan di kalangan kaum mereka. Ini yang Allah Ta'ala murka kepada mereka tadi nah. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul 25 tu, itu nama-namanya tuan-tuan. Bermula Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hanya 25 orang ini Nabi-Nabi Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran yang wajib kita percaya. Disebut nama dalam Quran ni ya. Nabi Khidir dia tak sebut nama tuan, dia sebut abdina kan. Hamba kami yang soleh itu, ataina min ladunna ilma, yang kami berikan kepadanya ilmu. Itu pun khilaf di kalangan ulama. Ada kata dia nabi, ada kata dia rasul, ada kata dia wali sahaja, tak sampai ke peringkat nabi dan rasul. Itu tak kisahlah, biarlah. Itu tu khilaf mereka. Cumanya pandangan yang terbanyak mengatakan beliau adalah nabi yang termasuk di kalangan nabi. Yang kata Rasul pun kuat juga sebab dia memiliki syariat dia yang tersendiri, kan? Kan kisah dia dengan Nabi Allah Musa tu, syariat dia lain, Nabi Musa lain. Artinya bila ada syariat tersendiri menunjukkan yang dia tu adalah Rasul, sebab dia memiliki syariat yang terasing. Itu. Walau macam mana pun dia tak termasuk daripada kalangan 20-25. Itu. Hanya 25 orang ini Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran
yang wajib kita percaya adanya dan kita yakini kebenaran ajarannya. Tuan-tuan, yang wajib kita yakini kebenaran ajarannya. So, ingat baik-baik dan tolong faham betul-betul. Seluruh Nabi-Nabi dan Rasul semuanya membawa ajaran yang satu, tak ada beza. Ajaran apa? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. So tolong ubahlah di mana-mana tuan-tuan jumpa dalam buku ke, dalam slide ke, pembentangan ke, mengajar ke apa ke, jangan duk kata Yahudi tu, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa. No. Yahudi, Nabi Musa tak pernah ajak dengan ajaran Yahudi yang ada hari ini. Nabi Isa tidak pernah bawa ajaran Nasrani yang ada pada hari ini. Nabi Isa juga bawa ajaran tauhid. A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang pertanyaan tersebut ditujukan kepada penganut agama Kristian yang klaim kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Adakah Isa mengatakan ittakhidhu, ambil jadikanlah aku wa ummiya ilahaini min dunillah, dan juga mak aku tadi ni sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Ada Isa abang lagu tu ke abang? Tak ada. Sebab tu Nabi Isa akhir zaman akan datang nanti ni, Quran beritahu yang dia akan datang besok di akhir zaman. Yang dia akan buat adalah antaranya adalah mematahkan segala salib-salib yang ada. Tentu mungkin tanya, apa siapa Nabi Isa mai ya? Patut Nabi Muhammad lebih canggih ya. Patut kalau nak lawan dengan Dajjal akhir zaman ni hantar Nabi Muhammad lah. Apa siapa Nabi Isa pula? Tuan-tuan, kalau kita ni betul, kita klaim diri kita betul, siapa nak percaya? Nabi Muhammad dia bawa ajaran yang benar, ajaran yang betul. Besok akhir zaman yang akan membenarkan ajaran Nabi Muhammad adalah Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi yang duk lawan dengan ajaran Nabi Muhammad ni antaranya adalah Yahudi dan Nasara. Nabi Isa memang diutuskan untuk bangsa Bani Israel. Bani Israel itulah diutuskan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria dan sebagainya. Itu last sekali ditutup dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi Yahudi ini mereka jahat. Mereka yang bawa mai ajaran Trinity itu dalam agama Nabi Allah Isa. Sampai dah lahirnya yang kata Tuhan tiga tu. Yahudi lah yang bawa. Sebab tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sesat tu ditafsirkan sebagai Nasrani. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu Yahudi, pasal depa ni memang jahat. Segala kerosakan, segala kejahatan tu memang mai daripada depa. Nasara ni dia lain sikit. Jadi Nasara ni depa tu disesatkan oleh orang Yahudi, ajaran Nabi Allah Isa yang asal tu. Jadi kesesatan yang terdapat di dalam ajaran Nabi Allah Isa, siapa nak kena betul? Kalau Nabi Muhammad dah mai dah bagi tahu dah. Duk debat dah, duk bagi tahu, duk lawan dan sebagainya. Ada yang terima, ada yang tak terima. Jadi Nabi Isa sendiri besok yang akan mai. Dia sendiri yang akan bagi tahu. Ajaran yang aku bawa ni adalah ajaran yang sama dengan ajaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Quran kata wa inna wa in min ahlil kitab wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautih. Sesungguhnya di kalangan ahlul kitab akan ada orang-orang yang akan beriman dengannya, dengan Nabi Isa tu qabla mautih, sebelum dia wafat. Bila sudah wafat nanti tu, bila dia turun nanti. Jadi selain daripada membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga akan memusnahkan, menghancurkan segala
salib-salib yang ada. Sebagai tanda ajaran tu bukan mai daripada baginda Isa alaihi salam. Dia tak pernah bawa ajaran yang sebegitu rupa. Jadi seluruh nabi-nabi dan rasul semuanya bawa ajaran yang satu. Apa dia tu? Ajaran tauhid. Berbeza syariat pasal apa? Ikut kesesuaian umat dan masa. So syariat tu disempurnakan dari satu zaman ke satu zaman. Mula dengan zaman Nabi Allah Adam, zaman Nabi Syih, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh sebagainya. So syariat berubah. Berubah sebab apa? Sebab perubahan manusia adalah. Masyarakat dah berubah. Maka keperluan manusia juga berubah. Bila keperluan manusia berubah, kehidupan tu berubah. Bila kehidupan berubah, maka peraturan hidup juga akan berubah. Syariat adalah berubah. Maka dari satu zaman ke satu zaman perubahan tu berlaku sampailah akhirnya diutuskan syariat Nabi Muhammad. Maka syariat Nabi Muhammad ni adalah syariat pelengkap, menyempurnakan seluruh syariat yang diturunkan dulu tu. So perubahan yang berlaku daripada satu syariat ke satu syariat, satu nabi ke satu nabi gitu, ke arah kesempurnaan tu sampailah sekali disempurnakan oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata perumpamaan aku dengan nabi-nabi yang lain ni umpama satu bangunan. Orang duk keliling tengok bangunan cantiknya bangunan ni, comelnya, eloknya. Satu ya korang. Apa dia? Ada satu lagi bata yang korang. Kalau bata ni masuk mai cantik elok. Akulah bata tersebut Nabi kata. Jadi syariat tu dia turun mai cantik dah, elok dah. Sampailah akhir sekali disempurnakan oleh syariat Muhammadiyah yang diturunkan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurna seluruhnya syariat Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Nabi kita Muhammad diberikan kepada baginda syariat yang meliputi seluruh umat manusia. Kita bayangkan tengok, Nabi diutuskan tahun berapa? Kalau kita kata ikut hari ni lah 1400 yang lalu lah kita kata. Berapa lama dunia nak ada ni? Kita pun tak tahu. Selagi dunia tak kiamat, selagi itulah syariat Nabi Muhammad terpakai dan sesuai digunakan. Kalau kita buat andaian, 10,000 tahun akan datang, 100,000 tahun akan datang, bila kita pun tak tahu. Artinya 100,000 tahun tu akan dipakai syariat Nabi Muhammad. Dalam 100,000 tahun lagi ni sesuai ke syariat ni? Ya, sesuai. Siapa kata tak sesuai? Balik awal. Paling sesuai, paling sempurna. Habis dengan keadaan zaman yang berubah-ubah tu, awak tak berubah dulu dengan lah. Dulu naik unta lah, naik berterbang, sampai hilang, tak jumpa-jumpa sampai gelap. Takkan tak sesuai lagi. Dulu Nabi jalan naik unta. Zaman tu, zaman syariat turun. Zaman kita terbang, naik kapal terbang. Sesuai, tak ada masalah apa-apa. Hidup kita elok. Kita masih lagi menggunakan qala Allah Ta'ala dan qala Rasul. Esok-esok kalau berubah macam mana pun tak lari dah. Pasal syariat Nabi Muhammad dia letak asas-asas yang paling basic. Dan dia bawa mai kaedah-kaedah yang paling utama, kaedah umum, sehingga apa jua perubahan yang berlaku dalam keadaan umat Muhammad, dia tak akan lari dan bercanggah dengan basic ni. Betul lah, agama ni dia ada benda yang sawabit, dia panggil yang tetap, tak berubah. Dia ada yang mutaghayyirat, yang berubah ikut keadaan semasa. Hal mutaghayyirat ni dia berubah pilah macam mana pun, dia tak akan menyalahi dengan sawabit yang usul tadi ni. So, menggunakan kaedah-kaedah tersebut, maka ulama-ulama boleh mengambil hukum yang bersesuaian pada setiap masa dan setiap zaman. Kalaupun berlaku perubahan keadaan dan semasa macam mana sekalipun, tetap juga Quran itu sesuai diamalkan. Karena dalam Quran dan juga hadis Nabi yang Nabi sampaikan tadi ni, itu mempunyai penjelasan dan penerangan yang merangkumi setiap waktu, setiap zaman, setiap keadaan dan setiap tempat.
Dia bawa dengan seluruh kaedah-kaedah yang umum jadi seluruh nabi-nabi membawa ajaran dan juga membawa kita kata apa, membawa risalah yang sama, iaitu risalah tauhid yang berbeza dari sudut keperluan amalan harian sahaja. Wallahu taala a'lam. Saya baca hadapan saya ni tuan-tuan. Jadi keadaan hari ini alhamdulillah kita diberi kebenaran untuk datang ke masjid, penuhkan ruang solat yang ada. Kemudian kita masih lagi boleh adakan majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah maghrib, subuh dan sebagainya. Walau macam mana pun kita harus juga kena ambil berat tentang perkara-perkara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa demi untuk keselamatan dan juga kesihatan bersama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tuan-tuan ada baiknya dan manfaatnya yang baik daripada Allah Ta'ala. Salah silap mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada keberkatan pertemuan kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.